A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Okay, apa khabar anak-anak? Ini adalah hari kedua. Boleh ikutkan hari ini Selasa 24 bulan 3 2020. Okay, ini hari kedua sesi pembelajaran pembelajaran. Okey, hari ini kita akan lihat kepada tajuk sirah, iaitu tajuk penyebaran Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Seperti mana yang kita ketahui, kerajaan Islam kita mempunyai zaman-zaman daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, Abbasiyah, Umar, Muawiyah dan sebagainya. Tapi kerajaan Abbasiyah ini merupakan salah satu zaman yang penting dalam sejarah. Sebab apa? Dalam kerajaan Abbasiyah ini ataupun dikenali sebagai The Golden Age of Islam, iaitu zaman keemasan Islam. Kita pernah ketahui bahawa ada naik turun peperangan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kan, di mana dia berjaya menawan 2/3 dunia, ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan kota Konstantinopel. Tetapi kerajaan Abbasiyah ni dia tidak familiar ataupun tidak terkenal disebabkan peperangan, tapi terkenalnya kerajaan Abbasiyah kerana kemajuan teknologi ataupun kemajuan peradaban ilmu di dalam sesuatu kerajaan, iaitu kerajaan Abbasiyah. Okey. Jadinya pada topik ini kita akan lihat kerajaan Abbasiyah dengan lebih dekat lagi. Okey, seterusnya Abbasiyah digunakan, nama kerajaan Abbasiyah itu digunakan atas sempena bapa saudara Nabi, iaitu Al-Abbas. Daripada situlah mereka membina kerajaan berdasarkan nama bapa saudara Nabi, Al-Abbas. Okey, seterusnya penubuhan untuk merealisasikan idea berdasarkan keturunan Bani Hashim yang dianggap lebih layak. Sebab apa? Rasulullah SAW merupakan keturunan Bani Hashim daripada Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya peringkatnya. Itu adalah keturunan Bani Hashim. Dan zaman ini dikenali sebagai zaman keemasan Islam kerana pencapaian umat Islam yang tinggi seperti sains, teknologi dan lain-lain. Sebelum adanya Alexander Graham Bell, sebelum adanya teori-teori macam mana manusia terjadi, evolusi manusia terjadi, Maxim dan sebagainya, umat Islam, tokoh-tokoh Islam terdahulu pada kerajaan Abbasiyah terlebih dahulu mendapatkan maklumat, mencari maklumat, mengkaji, sepertinya Ibn Battuta, Al-Khawarizmi dan sebagainya, yang lain-lain. Sebab mereka adalah pelopor dalam bidang sains dan matematik. Selepas pada itulah barunya adanya saintis-saintis barat yang mengambil idea daripada ulama-ulama ataupun tokoh terkenal Islam, lalu mereka mengkaji dan mengimprovisasikan lagi benda itu. Dan tempoh pemerintahan bagi kerajaan Abbasiyah bermula daripada 132 Hijrah hingga 650 Hijrah. Lama ya, lebih kurang hampir 500 tahun. Okey. Seterusnya, ini adalah struktur kerajaan Abbasiyah seperti mana di Malaysia, hampir kurang sama saja dengan kerajaan Abbasiyah yang terdahulu. Yang pertama, pada peringkat yang tertinggi, mereka ada Al-Khalifah. Al-Khalifah ni apa? Adalah pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam. Contohnya kita, pada peringkat kepimpinan yang tertinggi adalah iaitu Sultan Agung kita. Okey. Seterusnya Al-Wazir. Al-Wazir adalah ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Sepertinya sekarang kita berada di era Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berserta dengan jemaah menteri yang lain. Dan seterusnya kita ada Ad-Dawawin. Ad-Dawawin merupakan satu di bawah pengawasan Al-Khutab Sekretariat. Maksudnya apa-apa sahaja jabatan kerajaan, pejabat pos, pejabat tenaga, pejabat elektrik, api dan sebagainya, di bawah kerajaan, birokrasi kecil ini di bawah Ad-Dawawin. Okey, baik. Itu mudah sajalah untuk kita ingat. Yang pertama Khalifah, Al-Wazir dan Ad-Dawawin. Seterusnya, Khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal. Kamu perlu tahu kerajaan Abbasiyah ni bertahan hampir 500 tahun. Dan setiap kepimpinan ada yang melebihi 10 tahun, ada yang kurang dan ada yang 2-3 bulan. Sebab apa? Faktor politik semasa. Tapi ini yang Ustaz lampirkan adalah
khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal, yang hebat di dalam sejarah-sejarah Islam kita. Okay, yang pertama adalah Abu Abbas Abdullah As-Saffah, merupakan pengasas kerajaan Abbasiyah. Antara benda-benda yang dibuat waktu pemerintahannya, iaitu ialah pemerintahan kali pertama kan, Abbasiyah bermula menghapuskan pemberontakan. Kamu tahu selepas habisnya Khulafa' Ar-Rasyidin, banyak-banyak puak pelampau. Maksud Ustaz puak pelampau ni, Saidina Ali pernah diisytiharkan berperang dengan Saidina Aisyah. Tapi kenapa mereka berperang? Adakah Ali itu sendiri berperang dengan Fatimah ataupun puak-puak yang taksub? Jawapannya adalah puak-puak yang taksub Ali mempunyai pengikut taksubnya yang sendiri. Begitu juga dengan Fatimah ataupun Aisyah mempunyai pentaksubnya sendiri. Jadi pentaksub inilah yang memporak-perandakan institusi kerajaan pada zaman berakhirnya pemerintahan Ali. Jadinya naik kerajaan Abbasiyah ini, yang pertama tugas Abu Abbas Allah As-Saffah ni adalah menghapuskan pemberontakan. Dan tempoh pemerintahannya bertahan hingga 130 Hijrah hingga 136 Hijrah, 4 tahun saja. Seterusnya, antara yang terkenal adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Antara sumbangan Abu Ja'far Al-Mansur adalah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Baghdad di mana? Baghdad sekarang berada di Iraq. Okay? Dan antara tugasan ataupun taks yang dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur adalah memperbaiki sistem percukaian dan menyediakan pasar-pasar di tempat strategik. Okay, jangan salah faham, pasar-pasar ni bukan seperti di Malaysia, pasar membeli sayur dan sebagainya. Tapi pasar-pasar ini adalah tempat perniagaan, perdagangan. Tak kisahlah berdagang dari sudut barang, ilmuwan dan sebagainya. Okay? Dan Abu Ja'far Al-Mansur memerintah daripada 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Yang seterusnya, ini antara yang popular dan ketika Ustaz belajar dahulu pun, Ustaz mengkaji tokoh ini Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid merupakan salah satu khalifah yang paling warak, yang paling banyak melakukan improvasi terhadap kota Baghdad ataupun dalam kerajaan Abbasiyah. Dia menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu, kebudayaan dan perdagangan. Diceritakan pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ni, boleh dikatakan setiap masjid yang berada di sekitar Baghdad ataupun dalam kerajaan Abbasiyah dipenuhi dengan cendekiawan Islam, dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, ataupun selain pada masjid dipanggil Al-Qutab. Qutab ni pun tempat-tempat madrasah untuk dihadiri untuk majlis ilmu. Jadi Harun Ar-Rasyid ni berjaya menjadikan buku ataupun ilmu ini adalah tempat rutin bagi masyarakat kota Baghdad pada ketika itu. Harun Ar-Rasyid banyak menginspirasikan rakyat untuk mencari ilmu, mengimprovisasikan ilmu dan berinovasikan ilmu. Itu adalah Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid memerintah selama 22 tahun daripada 170 Hijrah hingga 192 Hijrah. Seterusnya Khalifah Al-Ma'mun. Ini adalah antara khalifah-khalifah yang popular, iaitu menggiatkan usaha terjemahan bidang ilmu ke bahasa yang lain. Okey, kamu harus tahu yang berada, contohlah Ustaz ambil contoh sebagai hospital semua percaya atau tidak, mana-mana pelajar yang ambil bahagian medical, perubatan dan sebagainya, pasti akan ada satu buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam buku bahasa Inggeris tu, The Medicine, pastinya antara kalau kamu kaji buku itu daripada sumber utama, pastinya akan datang dari tokoh Al-Khawarizmi ataupun Ibn Sina dan sebagainya. Sebab apa? Mereka adalah pelopor pertama dari kalangan umat Islam yang mengkaji tentang ilmu perubatan. Ibn Sina, Al-Khawarizmi. Dan Al-Ma'mun pada ketika itu, dia menterjemahkan buku-buku yang kebanyakan dalam bahasa Arab dan sebagainya, terjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Sepanyol, France dan sebagainya yang dekat dengan jajahan Abbasiyah pada ketika itu. Dan seterusnya menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang, itu adalah Ma'mun. Dan Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun memerintah daripada 198 Hijrah
hingga 218 Hijrah. Okay. Seterusnya, antara faktor penyebaran Islam pada zaman Abbasiyah, ini dia ada dua ya, dalaman dan luaran. Dalaman adalah keinginan penduduk setempat yang tertarik pada Islam. Lihat orang Islam tertarik bukan disebabkan umat Islam. Maksudnya betul umat Islam adalah host kepada penyebaran agama nilai-nilai yang baik Islam. Tetapi Islam itu sendiri adalah indah, the way of life, cara hidup Islam. Jadinya keyakinan penduduk apabila melihat orang Islam mempraktikkan Islam secara yang betul, secara syumul yang menyeluruh tanpa silap dan salah, maka mereka tertarik untuk memeluk Islam. Dan antara tugasan yang lain yang menyebabkan mereka tertarik pada Islam adalah Khalifah menyediakan peruntukan daripada Baitul Mal. Ya, seperti kita ada sekarang kan, kita pun ada institusi Baitul Mal yang membantu pelajar-pelajar golongan asnaf fisabilillah untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, dasar kerajaan tidak membezakan Arab dan non-Arab. Ini paling penting maknanya tiada diskriminasi. Kalau kamu Arab ataupun tidak Arab, kamu diadili dengan seadil-adilnya. Tiada perbezaan antara puak-puak ataupun kaum ataupun bangsa. Seterusnya, Baghdad sebagai tumpuan bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa. Maknanya ada ekspor dan import pada ketika itu ya. Seterusnya, ada faktor luaran adalah pembukaan wilayah baru, penggunaan bahasa Arab secara meluas membawa kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang pertama apabila banyak bahan-bahan diterjemahkan, contohnya Al-Quran, diterjemahkan terjemahannya dalam bahasa yang lain, jadi agak sukar untuk mereka memahami Al-Quran. Tapi apabila mereka didatangi oleh para pendakwah yang mempunyai kemahiran bahasa Arab yang tinggi, maka mudah untuk mereka untuk memahami Al-Quran itu sendiri apabila penggunaan bahasa Arab secara meluas. Seterusnya, usaha pedagang Islam berdakwah, hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Okey, itu adalah faktor luaran. Untuk maklumat yang lebih lanjut, kamu boleh rujuk pada buku nota warna hijau yang kamu ada dan kamu boleh baca melalui situ ya. Seterusnya, ini adalah gambaran iaitu kerajaan Abbasiyah yang belah kiri atas, kalau kita pandang arah yang sama. Kota ilmuwan dan dakwah itu adalah gambaran tentang situasi masyarakat ketika itu. Mereka sangat menyukai ilmu, mencari ilmu dan mengimprovasikan ilmu, menginovasikan ilmu, mencipta benda-benda yang baharu. Seterusnya, di bawah itu, belah kiri, sini bina kota Baghdad. Itulah gambaran dalam kota Baghdad pada satu ketika dahulu. Dan belah kanan adalah tumpuan pedagang dan pendakwah. Kota Baghdad ni memang ramai orang datang berdagang dan berdakwah. Okay. Seterusnya, antara kesan positif penyebaran Islam dari sudut akidah, masyarakat beralih daripada menyembah berhala kepada memeluk agama Islam, seterusnya menyembah Tuhan yang satu, Allah SWT. Dan penghapusan, typo di situ, perhambaan telah menarik non-Muslim kepada memeluk Islam. Dan seterusnya, masjid dibina di seluruh pelosok dan dijadikan tempat dakwah. Dari sudut akidah, banyak berlaku perubahan. Dari sudut ilmu pengetahuan, umat Islam menuntut ilmu fardu ain, fardu kifayah, Al-Quran dan Sunnah, Nahu ni adalah tata bahasa, dan geografi dan matematik. Dan seterusnya, prasarana pendidikan seperti masjid, sekolah disediakan. Dan umat Islam pakar dalam pelbagai bidang sehingga disegani dengan umat yang lain. Pada satu ketika dahulu, kerajaan Abbasiyah seperti Ustaz cakapkan sebelum tadi, merupakan the golden age of Islam, iaitu zaman generasi zaman kegemilangan emas. Maksudnya kat sinilah kemajuan umat Islam yang menerjui dunia pada ketika dahulu. Dari segi ilmu perubatan, pendidikan, perdagangan, umat Islam yang mencipta yang mendahului pada satu ketika dahulu. Okey, baik, seterusnya, dari sudut kebudayaan, mengamalkan budaya dan nilai-nilai Islam yang bersifat sejagat. Maksudnya uluhiyat, maksudnya ukhrawiyat, menyeluruh. Macam saya cakap, Islam adalah the way of life, menyeluruh dari segi kehidupan, apa yang kita lakukan pada setiap hari, the way of life. Sebahagian daripada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam masih diterima. Sebagai contohnya, Sultan Muhammad Al-Fatih, apabila dia memecahkan kubu Konstantinopel, apabila dia Masjid Hagia Sophia, ada sebagai penganutnya masih menganut ajaran
Kristian. Tapi apa kata Sultan Muhammad Fatih? Sultan Muhammad Fatih kata, kamu dibenarkan untuk menganut agama masing-masing, tiada masalah. Okay? Dan begitu juga kepercayaan-kepercayaan yang tidak bertentangan Islam, mereka boleh mengamalkannya. Seperti mana dalam zaman Rasulullah SAW, ada je bangsa-bangsa yang lain tidak mengamalkan Islam, tapi Rasulullah menerima seadanya, janji jangan bertentangan dengan ajaran Islam ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, pelbagai budaya ini mempengaruhi seni bina masjid dan bangunan. Kalau kita lihat di Malaysia pun ada juga di Melaka, seni bina masjid yang berciri berlatar budayakan Cina. Kalau di Melaka, ada ke tempat lain, di Ipoh dan sebagainya, mungkin di Teluk Intan ada masjid tapi mempunyai elemen budaya-budaya yang lain. Okay? Seterusnya, sistem masyarakat. Konsep keadilan sesama manusia tanpa mengira bangsa dan warna kulit memberi peluang kepada orang bukan Arab, khususnya orang Parsi, untuk memegang jawatan utama negara. Nampak? Maknanya bila berlaku ataupun suatu perluasan wilayah, kita bukan hanya memperluaskan wilayah semata-mata, tapi kita mengambil orang-orang yang berkemahiran berilmu daripada setiap wilayah. Sepertinya contoh ini, orang Parsi amat berbeza dengan orang Arab di Baghdad, di kota Baghdad, tapi diberi kepercayaan untuk memegang jawatan utama negara. Okay? Seterusnya, orang bukan Islam mendapat layanan yang baik dan mendapat mengamalkan kepercayaan masing-masing. Seperti mana dalam firman Allah dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Maksudnya, tiada paksaan memeluk agama Islam. Biarlah hidayah Allah itu datang, membuka, mengetuk pintu hati mereka untuk memeluk Islam. Dengan cara dia melihat orang Islam itu sendiri pun mengamalkan Islam dengan cara baik, pastinya pintu hati mereka terbuka untuk memeluk Islam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah akan ada video lain yang akan menyusul esok. Ustaz harapkan video ini tersebar untuk semua-semua kelas daripada 5A hinggalah 5G. Harap video ini bermanfaat dan akhir kata, stay at home, jaga diri, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.